Berikut antara paparan utama Jumaat 3 Februari. $2,200 tan bantuan dihantar ke Myanmar. Tan Sri Anwar Musa beri keterangan sukarela kepada SPRM. Misi Food Flotilla for Myanmar menjadi lambang penyatuan ummah di negara ini. Ini kerana ia menyatukan dua parti terbesar orang Melayu iaitu UMNO dan PAS. 2,200 tan makanan dan ubat-ubatan dihantar ke Myanmar yang melibatkan sukarelawan kedua-dua parti itu selain sukarelawan antarabangsa. Bagi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, misi tersebut satu detik bersejarah buat Malaysia yang menjadi bukti negara tidak rela melihat etnik Rohingya terus dizalimi, dibunuh, dibakar dan diperkosa. Dan disokong oleh parti PAS bersama. Jadi bahawa usaha ini melambangkan atas perpaduan ummah, atas kepentingan bersama, kita boleh menunjukkan kebersamaan. Beliau merasmikan pelepasan misi Food Flotilla for Myanmar di Pelabuhan Klang, Selangor. Misi itu disertai lebih 200 peserta. Mereka terdiri daripada ahli badan bukan kerajaan NGO, pengamal media Malaysia dan antarabangsa, selain turut disertai sukarelawan dari Thailand, Indonesia, Turki, China, Perancis, Belanda, Bangladesh, Kemboja, Kuwait dan United Kingdom. Sukarelawan berharap agar misi berjaya dan dapat menarik perhatian dunia serta membuka mata pelbagai pihak antarabangsa untuk bersama-sama berjuang bukan sahaja menghantar bantuan tetapi turut mendesak agar kezaliman terhadap etnik Rohingya segera dihentikan. Yang penting, actually the motive yang penting tu message yang kita hantar bukan saja ke Myanmar tapi to the world. Kita hantar ni sebagai bukan saja bantuan tapi satu mesej kepada dunia. Kami sama-sama aspirasi rakyat Malaysia, tidak kira latar belakang, parti politik, apa-apa fahaman sekalipun, yang Islam, yang bukan Islam, sama-sama rakyat Malaysia membantu umat Islam Rohingya yang kita rasa sebahagian daripada kita, umat Islam, yang lagi-lagi kita yang seakidah, yang perlu membantu, walau di mana jua umat Islam berada. Dua orang petugas RTM turut sama menyertai misi ini iaitu wartawan Awaluddin Derani bersama juru kamera Nur Fazrin Ezni On. Dalam ni kita orang memang digalakkan bekerjasama. Sekiranya berlaku ni ada masalah dan sebagainya, kita akan berbincanglah dalam setiap meeting yang kita akan buat setiap hari. Itu saja. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan 1.5 juta ringgit bagi membangunkan pengkalan nelayan Sungai Sembilang di Kuala Selangor menjadi hak nelayan. Datuk Seri Najib mengumumkannya bersempena program Jom Bantu Rakyat di kawasan tersebut. Sebelum ini pada tahun 2015, 1.5 juta ringgit sudah disalurkan bagi pembangunan golongan nelayan. Peruntukan tersebut antara lain bagi menjenamakan semula pengkalan nelayan itu yang beroperasi sejak 2 tahun lepas. Menurut Datuk Seri Najib, langkah tersebut mampu meningkatkan pendapatan nelayan selain menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Apa yang telah berlaku, nelayan boleh menjadi orang yang menjual tangkapan ikan dia sendiri, bukan melalui orang tengah. Dan dengan cara ini, nelayan akan dapat peningkatan pendapatan 2 kali ganda daripada dulu. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan penerimaan bantuan subsidi kerajaan perlu mengubah cara berfikir dan tindakan. Ia bagi memastikan kesemua penerima tersebut mampu menjana pendapatan serta membangunkan kawasan sekitar untuk manfaat penduduk. Sementara itu, nelayan yang ditemui melahirkan rasa terharu dan bersyukur dengan pemberian subsidi itu. Baguslah, kita tambahlah rezeki kan.
Terima kasih juga pada BM kan bagi kita pondok ni, layani semua. Sebelum ni jeti biasa je. Semenjak dah dibuat, dah diluaskan macam ni, barulah nampak maju macam ni Nelayan Sungai Sembilang ni lah, macam ni lah. Langkah tersebut secara tidak langsung dapat mencorakkan masa depan dan meningkatkan pendapatan golongan nelayan. Mengubah dasar pemberian bantuan dan subsidi secara pukal kepada bersasar serta berinteraksi tanpa terikat dengan protokol. Menekankan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia pendekatan baharu kerajaan bagi merapatkan pemimpin dengan rakyat di pelbagai peringkat. Dengan itu, dasar pemberian bantuan dan subsidi secara pukal akan digantikan dengan pemberian secara bersasar. Golongan berpendapatan rendah akan mendapat manfaat melalui cara ini. Selain itu, mengelakkan berlaku sebarang ketirisan dan situasi tidak adil. Misalnya, kalau kita beli subsidi minyak umpamanya, siapa yang untung? Mereka yang ada kereta besar lagi untung daripada tuan-tuan dan puan-puan. Mereka yang jadi pelancong lebih untung. Pekerja-pekerja asing pun untung. Datuk Seri Najib yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata kerajaan BN juga memilih untuk berinteraksi lebih dekat dan mesra dengan masyarakat tanpa terikat dengan protokol. Hari ini saya senang hati kerana saya disambut oleh rakyat. Saya tidak disambut dengan pemaidani merah, dengan bunga mangga, tapi saya disambut dengan rakyat dengan tulus ikhlas dan dengan semangat yang berkobar-kobar dari masyarakat di kawasan Kuala Selangor ini. Datuk Seri Najib meluangkan masa kira-kira setengah jam bersarapan pagi bersama penduduk dan nelayan di Pengkalan Nelayan Sungai Sembilang, Kuala Selangor. Ketibaan beliau di Pengkalan Nelayan Sungai Sembilang pukul 9 pagi disambut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar, merangkap pengerusi Barisan Nasional Selangor dan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Irmohizam Ibrahim. Perdana Menteri kemudiannya menyerahkan replika cek program allowance sara hidup nelayan bernilai 3.2 juta ringgit untuk 951 nelayan di daerah tersebut. Seterusnya, beliau meluangkan masa selama 15 minit melawat rumah Puan Mariamah Yaakob serta menyampaikan sumbangan kepada ibu tunggal tersebut. Datuk Seri Najib kemudiannya meluangkan masa bersama 50 orang warga emas sebelum merasmikan Monumen Transformasi Nasional 2050 TN50 di Sekolah Kebangsaan Ijo. Menjelang pilihan raya kecil DUN Tanjung Datu Sarawak, pengumuman parti-parti politik untuk tidak bertanding disambut baik kerana ramai yang bersetuju tidak perlu ada pertandingan dalam pilihan raya itu. Ia sebagai penghormatan terhadap bekas Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang selama ini telah melakukan kerja-kerja cemerlang di kawasan berkenaan. Harapan Pakcik biarnya menang tanpa bertanding lagi bagus. Mungkin yang menang tanpa tanding lah. Menang tanpa bertanding lah lebih bagus. Sebab kita dah tahu dengan kedudukannya, Pak. Dalam pada itu, menurut pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Hashim Abdullah, hampir 980,000 terpaksa dibelanjakan untuk PRK ini. DUN berkenaan mempunyai 9,959 pengundi berdaftar dengan 9,771 pengundi biasa dan 188 pengundi pos.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut berharap parti-parti politik yang telah mengumumkan komitmen untuk tidak bertanding dalam PRK Tanjung Datu pada 18 Februari ini akan menghormati keputusan mereka itu. Jelas beliau, calon Barisan Nasional Puan Sri Jamilah Anu bukan sahaja calon yang boleh menggalas tugas yang ditinggalkan oleh Allahyarham suaminya Tan Sri Adenan Satem, tetapi mampu meneruskan legasi yang telah dipelopori di kawasan itu. Saya yakin semua pihak yang berhasrat untuk menawarkan diri, terutamanya parti-parti politik, telah menyatakan bahawa mereka tidak akan meletakkan calon. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga berterima kasih kepada parti-parti yang memutuskan untuk tidak meletakkan calon pada pilihan raya kecil itu nanti. BN akan terus komited memajukan Tanjung Datu sekiranya terus diberi kepercayaan menerajui kawasan berkenaan. Beliau berucap pada Majlis Ramah Tamah Tahun Baharu Cina di Kuching. Kawasan Dun Tanjung Datu antara tumpuan pembangunan di Sarawak. Terletak di barat bahagian Kuching dan bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia, pelbagai projek pembangunan telah dan sedang dilaksana bagi memajukan sosioekonominya. Ikuti laporan wartawan Eric Christopher Edward. Kebanyakan penduduk di kawasan ini terlibat dalam sektor pertanian, manakala kegiatan perikanan merupakan pilihan kebanyakan penduduk di kawasan pesisiran pantai. Dun ini mempunyai sejumlah 9,959 orang pengundi berdaftar dengan pecahan pengundi Melayu Melanau 53.2%, diikuti Iban 18.9%, Cina 17.6%, Bidayuh 9.8% dan lain-lain 0.5%. Tinjauan RTM mendapati daerah Lundu kini pesat membangun, khususnya menerusi kepimpinan Ketua Menteri Sarawak kelima Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satem ketika Allahyarham menyandang kerusi Dun Tanjung Datu. Semenjak Yang Amat Berhormat menjadi pemimpin tampukan negeri Sarawak pada masa kini 2 tahun yang lepas, beliau telah banyak membuat perubahan di kawasan Tanjung Datuk. Pembinaan Kolej Matrikulasi dan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di daerah Lundu yang mencecah kos sebanyak RM200 juta pula dijangka mempertingkat pembangunan modal insan terutamanya dalam kalangan anak-anak muda tempatan. Untuk menampungkan sekiranya pelajar-pelajar yang kurang mampu untuk pergi ke pelajaran peringkat tinggi hanya boleh belajar di Siak. Manakala projek Medan Selera Lundu di Jalan Kubu ditapak berkeluasan 0.75 hektar dan menelan kos sebanyak RM4.3 juta jika siap kelak dilihat akan menaik taraf ekonomi peniaga makanan ke arah menggalakkan pelibatan penduduk setempat dalam industri kecil dan sederhana. Menaik taraf, memang bolehlah ambil peluangnya. Dalam pada itu, masalah kekangan akses perhubungan bagi penduduk di Teluk Melanu dan Serabang yang selama ini hanya bergantung kepada pengangkutan air pula dijangka dapat diatasi dengan pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo. Senang lagi nak menyimatkan masa musim ke-7 perlu pakai but lagi. Teruk bah macam kami lah ya di Teluk Melanu ya, macam batu landas indah, batu teduh tu nyaman lah. Permulaan kerja pembinaan lebuh raya Pen Borneo bagi jajaran sematan ke Teluk Melanu oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada 15 September 2015 kini memberi harapan baharu kepada penduduk tempatan untuk menikmati arus pembangunan yang lebih pesat pada masa hadapan. Pastinya penduduk di Dun Tanjung Datu telah mendapat banyak manfaat daripada pelbagai projek pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya ketika tapuk kepimpinan Allahyarham Tan Sri Adenan Satem. Ternyata mereka tidak pernah dipinggirkan daripada menikmati arus pembangunan dan pemodenan seperti yang terdapat di bandar-bandar utama di seluruh negeri. Walaupun pemergian Allahyarham Tan Sri Adenan Satem amat didasai oleh rakyat di negeri ini, terutamanya penduduk di kawasan Dun Tanjung Datu, namun legasinya akan tetap diteruskan oleh pemimpin-pemimpin akan datang. Saya Eric Christopher bersama juru kamera Awangku Bolkiah Awang Ali melaporkan untuk RTM. Satu unit khas akan ditubuh bagi membantu masyarakat Cina Malaysia di Sarawak yang masih belum mendapat taraf kewarganegaraan. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, unit berkenaan akan diletakkan di bawah bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Negeri Sarawak. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri yakin isu ini dapat diselesaikan. I would like to commit
commitment from federal government that a special task force to register non-citizens of Malaysia who is residing in Sarawak and qualified under federal constitution clause 19(1) is to be addressed immediately by Registration Department of Malaysia in Sarawak. Berikutan itu, unit bergerak akan disedia untuk mendekati dan membantu mereka yang tinggal di pedalaman. Indeks Perpaduan Negara menunjukkan keharmonian di Sarawak adalah yang tertinggi di Malaysia. Kejayaan itu didorong oleh pemimpin negeri itu yang berjiwa rakyat tanpa mengira perbezaan etnik, budaya dan agama. Tambahnya, Datuk Amar Abang Johari yang menggantikan Allahyarham Tan Sri Adenan Satim juga telah berjanji akan merealisasikan 53 aku janji yang pernah dibuat oleh Allahyarham sebelum ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut meluangkan masa ke rumah Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang juga Menteri Kerajaan Tempatan Profesor Datuk Dr. Sim Kui Hian di Kenyalang, Pak Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan toleransi beragama amat penting sebagai tonggak keharmonian bangsa yang harus dipertahan. Tegas beliau mempertahankannya menjadi tanggungjawab setiap rakyat agar keharmonian tidak diganggu-gugat mana-mana pihak. Kita tidak patuh lagi istilah Islamofobia yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam kerana kita khawatir bahawa ada agenda tersembunyi untuk meminggirkan Islam dan orang-orang Islam daripada masyarakat dunia keseluruhannya. Berucap merasmikan Masjid Al-Abdiyat Matang Jaya di Kuching, beliau percaya masjid bukan sahaja patut dimanfaatkan sebagai pusat ibadah tetapi juga medan penyatuan ummah. Masjid Al-Abdiyat ialah masjid kedua terbesar di Sarawak yang mampu menampung 5,000 jemaah. Dibina atas tapak seluas 3.78 hektar, masjid yang menelan kos pembinaan 11.6 juta ringgit itu siap pada Februari tahun lalu. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA Tan Sri Anwar Musa tampil di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini bagi memberi keterangan berhubung dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa terhadapnya. Dalam tempoh 4 jam siasatan, beliau telah memberi segala maklumat yang diperlukan berkaitan isu yang melibatkan namanya. Beliau tiba di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya kira-kira pukul 8.55 pagi dan selesai memberi keterangan kira-kira pukul 1 tengah hari. Ketika ditemui media selepas itu, Tan Sri Anwar berkata beliau menganggap tuduhan tersebut amat serius apabila melibatkan penjawat awam dan juga ahli politik. Kalau kita buat kerja menyelewengkan dana, menyelewengkan duit scholarship, maka mesti disiasat. Ya, sebab kalau itu betul, itu pada saya satu kesalahan yang amat besar. Maka tak cukup dengan saya menafikan. Biarlah benda itu disiasat sebab dah ada tuduhan yang dibuat. Dan saya mesti mengambil tanggungjawab. Saya tak boleh lari pada tanggungjawab. Tambah ahli Parlimen Ketereh itu lagi, beliau sentiasa bersedia sekiranya dipanggil semula bagi membantu siasatan itu nanti. Pada 31 Januari lalu, Tan Sri Anwar dinasihatkan bercuti serta-merta sebagai pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA dan pelaburan MARA Berhad oleh ahli Majlis MARA. Ia berikutan isu penajaan pasukan bola sepak Kelantan The Red Warrior oleh Uni KL dan PMB. Ketika ditanya mengenai pertemuan beliau bersama Perdana Menteri dalam masa terdekat ini jawapan Tan Sri Anwar. Setakat ni apa yang sedang disiasat ni saya rasa tak ada kena-mengena dengan PM. Kalau bertemu dengan PM urusan parti. Yang ini saya pikul sendiri. Kenapa saya nak bebankan PM? Yang dituduh itu saya, kan? Dan SPRM dia badan bebas. Sebab tu saya bila diajak nak pergi jumpa PM dulu pun saya tak mahu. Saya tak mahu orang buat tuduhan yang bukan-bukan. Biar saya dah beritahu, saya tanggung sendiri.
Dalam pada itu, SPRM mengesahkan Tan Sri Anwar Musa telah menghadirkan diri secara sukarela dan telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada pasukan penyiasatan SPRM. Sehingga hari ini, SPRM telah merakam percakapan lebih 5 individu yang dipercayai dapat membantu siasatan berhubung dakwaan ke atas Tan Sri Anwar Musa. SPRM meminta agar semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada SPRM menjalankan siasatan. 2 bekas pegawai kanan Felda, seorang daripadanya bergelar Datuk yang direman sejak 25 Januari lalu berhubung siasatan SPRM berkaitan kes penyelewengan projek ternakan ikan sturgeon bernilai RM47.6 juta dibebaskan hari ini. Majistret di Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman membebaskan kedua-dua individu tersebut dengan jaminan SPRM RM400,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Kedua-dua mereka ditahan di lokasi berasingan sekitar Lembah Kelang bersama-sama 3 lagi individu antara 11.30 pagi dan 1.30 tengah hari 24 Januari lalu menerusi Op Caviar SPRM. Ia bagi menyiasat dakwaan penyelewengan projek pemindahan teknologi penternakan ikan sturgeon bernilai RM47.6 juta sejak 2014. Sebelum ini, kelima-lima mereka direman selama seminggu mulai 25 hingga 31 Januari lepas. Bagaimanapun, 3 daripada mereka dibebaskan pada 31 Januari, manakala 2 bekas pegawai kanan itu disambung reman selama 3 hari. Pengerusi Gabungan Gerakan Merah GGMM, Datuk Seri Jamal Muhammad Yunus, ditahan reman 5 hari bermula hari ini. Ia bagi membantu siasatan berhubung serbuan ke atas beberapa premis perjudian di sekitar Selangor akhir tahun lepas. Majistret Muhammad Firdaus Saidina Ali membenarkan permohonan polis untuk menahan reman beliau sehingga 7 Februari. Datuk Seri Jamal ditahan di kediamannya pada 3 petang semalam. Pada Disember tahun lepas, dia bersama beberapa yang lain telah menyerbu beberapa premis yang menjalankan kegiatan judi di Ampang, Selangor. Akibat tayar pecah, sepasang suami isteri maut selepas kereta yang dinaiki terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan. Insiden berlaku di Jalan Kota Baru Pasir Putih dekat Padang Kala di Kota Baru tengah hari tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintendent Setapa Yusof mengesahkan mengenai insiden dan identiti mangsa disahkan sebagai Anwar Yahya dan Noriah Ismail. Saksi kejadian Zakaria Yaakob pula memaklumkan ketika insiden berlaku, kereta yang dipandunya berada di belakang kereta mangsa. Kedua-dua mangsa turut dipercayai tercampak dari kenderaan dan dirempuh kenderaan lain yang datang dari arah bertentangan. Tak ada, dia capuk lalu dua-dua. Di kereta tu pecah tayar pada dia molek dia begitu. Jadi sepuluh lepel lah kalau kira. Pecah tak? Tak ada guli tapi dia begitu. Dalam kereta tu ada apa? Ada 2 orang lah, si mati tu 2 orang. 4 orang semua? 4 kereta tu, kereta merah. Saksi kemudian menghubungi pihak berkuasa dan kedua-dua mangsa dipercayai meninggal dunia di lokasi insiden akibat kecederaan. Sementara 4 mangsa yang menaiki sebuah lagi kereta menerima rawatan lanjut di Hospital University Sains Malaysia HUSM. Mayat mangsa dihantar ke hospital sama untuk bedah siasat. Ini pula perkembangan terkini insiden bot karam berhampiran Pulau Mengalum, Sabah. Anggota operasi mencari dan menyelamat SAR 6 mangsa bot karam yang masih hilang itu menemui 2 jaket keselamatan di perairan Semarang, Labuan. Lokasinya tidak jauh dari lokasi 23 pelancong warga Cina dijumpai Ahad lalu. Lieutenant Komander Maritim Muhammad Fauzi Abdul Rahman yang mengetuai misi kapal maritim KM Berani menjelaskan jaket keselamatan itu ditemui pada tengah hari Rabu dan kira-kira pukul 10 pagi semalam. Daripada report daripada MCC beritahu life jacket yang kepunyaan masa tu dia ada nama company tapi saya jumpa tu bukan, tak adalah, kosong. Kedua-dua jaket keselamatan berkenaan akan diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut.
Dalam pada itu, satu objek terapung turut dikesan di 17 batu nautika utara Labuan dan 42 batu nautika barat daya dari lokasi kejadian petang tadi. Ia dikesan pesawat Charlie C-130 Tentera Udara Malaysia dalam kawasan pencarian Sektor E. Bagaimanapun, kapal maritim Mabul yang dikerah ke lokasi terbabit gagal mengesan objek berkenaan berikutan cuaca buruk. Kita belum dapat lagi maklumat lanjut, ya. Setakat ni kita masih menunggu lagi lah. Masih lagi. Macam bentuk badan Objek saja, kita tak dapat pasti lagi. Dia bentuk badan ke ataupun benda yang terapung. Warna putih katanya. Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Pelaut di Jabatan Laut Kementerian Pengangkutan, Kapten Nazri Abu Hassan dilantik sebagai Duta Maritim Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Sebagai duta, Kapten Nazri Abu Hassan bertanggungjawab mempromosi peluang-peluang kerja dalam sektor maritim dan menggalakkan penglibatan generasi baru pelaut. Berikut adalah laporan Zaharah Osman di London. Pertubuhan Maritim Antarabangsa yang beribu pejabat di London dianggotai 170 buah negara termasuk Malaysia bertanggungjawab terhadap keselamatan perkapalan antarabangsa. Duta Maritim IMO mula diperkenalkan pada tahun 2015. Bagi tahun ini, pelantikan Kapten Nazri, 49 tahun, diadakan dalam sebuah majlis ringkas di Ibu Pejabat IMO di London Selasa lalu. Beliau yang berpengalaman luas dalam bidang maritim menerima sijil pelantikannya daripada Setiausaha Agung IMO, Kitek Lim, dengan disaksikan para perwakilan dari Malaysia. 12 tahun lalu, Kapten Nazri mula menceburi bidang ini selepas menamatkan pengajian di Akademi Maritim Malaysia di Melaka dalam tahun 1986. Tengok dari segi IMO, dia ada beberapa kriteria untuk pemilihan IMO Ambassador Scheme. Dia yang mana yang terlibat dengan pembangunan kerjaya seorang pelajar untuk menjadi seorang pelaut. Saya nampak kriteria yang utama lah yang diberi penekanan oleh IMO sendiri. Dalam masa yang sama, sumbangan kan kita kepada industri pelaut itu sendiri. Maksudnya kita banyak terlibat sebagai seminar, terutama seperti saya sendiri yang terlibat dengan 12 tahun berlayar kan. Jadi saya rasa banyak sumbangan ataupun pengalaman yang kita boleh share dengan ada youngsters yang kita akan berjumpa nanti. Kapten Nazri juga merupakan individu yang bertanggungjawab terhadap penubuhan Pusat Pengurusan Pelaut dalam tahun 2015 yang menjalankan pelbagai aktiviti bagi mendedahkan anak-anak muda terhadap kerjaya pelaut. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan bonus atau hibah kepada pendeposit merangkumi 4.25% bonus tahunan dan tambahan bonus haji sebanyak 1.5% kepada yang belum menunaikan haji bagi tahun keuangan 2016. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharul memaklumkan kesemuanya melibatkan pembayaran sebanyak 2.88 bilion ringgit. Bayaran hibah ini akan memberi manfaat kepada keseluruhan 9.1 juta pendeposit, manakala hibah haji diberi kepada 8.5 juta pendeposit yang belum menunaikan fardu haji. Hibah yang telah saya umumkan sebentar tadi telah mengambil kira 2.5% sebagai bayaran zakat perniagaan tabung haji 2016, iaitu sebanyak 60.3 juta, dan bayaran zakat tersebut akan dibuat kepada semua pusat pengurutan zakat PPZ negeri-negeri secara langsung kepada asnaf yang layak. Pendeposit boleh menyemak pengkreditan hibah di kaunter TH dan mesin pengeluaran wang automatik ATM bank rakan strategiknya seperti Bank Islam, Bank Rakyat dan Maybank Islamik selewat-lewatnya Isnin ini. Datuk Seri Jamil Khair menyatakannya pada sidang media pengumuman hibah kepada pendeposit TH 2016 di Kompleks Islam Putrajaya. Difahamkan angka pendeposit TH sehingga 31 Disember tahun lalu juga meningkat 3.4%, iaitu 9.1 juta pendeposit berbanding 8.8 juta pendeposit pada 2015.
Dalam sidang media sama, Datuk Seri Jamil Kir menyatakan TH akan terus mengekalkan bayaran haji RM9,980 bagi setiap jemaah tahun ini, walaupun kos sebenar meningkat kepada RM19,550 seorang. Tabung haji akan menanggung kos subsidi sebanyak RM9,570 bagi seorang jemaah. Subsidi haji tahun ini dijangka meningkat 25% kepada lebih daripada 200 juta berbanding 2016 sebanyak 160 juta. Ini susulan kerajaan Arab Saudi telah mengembalikan kota asal jemaah haji daripada 27,900 orang berbanding 22,320 orang sebelum ini. Bayaran itu kekal sejak 2009. Angka keseluruhan subsidi haji yang telah ditanggung sejak 2007 sehingga jangkaan tahun ini adalah melebihi 1.1 bilion ringgit. Jumlah tersebut membuktikan kedudukan keuangan yang baik dan mampan serta komitmen TH kepada para jemaah haji setiap tahun. Perancangan transformasi pengangkutan negara diyakini mampu terus membawa pembangunan ekonomi yang lebih baik tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata ia berikutan hasil transformasi sistem pengangkutan awam yang dilakukan 5 tahun lalu yang berjaya memberi limpahan ekonomi bukan sahaja di Kuala Lumpur malah kawasan sekitarnya. Sejak kita mulakan transformasi negara pada tahun 2009-2010, hari ini dalam tempoh 5 tahun, kita dapat lihat bahawa Kuala Lumpur telah jadi Greater Kuala Lumpur. Kuala Lumpur transformasi, contohnya transformasi perkhidmatan awam. Kalau dulu kita punya kereta api, KTM, 1 jam sekali. Kita punya frekuensi cukup rendah dan juga tidak ada ketetapan masa. Tapi sekarang kita lihat bahawa tiap-tiap 15 minit satu trip. Selain itu, peningkatan harga komoditi getah dan kelapa sawit membuktikan ekonomi negara terus meningkat dan dijangka antara 3 hingga 4% tahun ini. Rakyat juga disaran terus menyumbang kepada agenda perancangan negara untuk 30 tahun akan datang menerusi pembentukan Transformasi Nasional 2050 atau TN50. Datuk Seri Liau bercakap selepas menjadi tetamu di saluran radio IFM. Bursa Malaysia Berhad optimis namun kekal berhati-hati dengan peluang kemasukan pelaburan bagi tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Tajuddin Atan berkata lebih banyak tawaran awam permulaan IPO akan dilaksanakan tahun ini dengan saiz yang lebih besar di sebalik pasaran equity global yang dijangka kekal mencabar. First month saw 2 IPOs already, and we think we also got the approval for 2 more in February. All right, that brings us to 4. First, if you compare that on year-to-year basis, I think last year first 3 months kosong, So I think there's some promise. Conversation with some of these investment bankers indicate there is interest. Beliau bercakap pada taklimat media mengenai prestasi keuangan Bursa Malaysia bagi tahun keuangan 2016. Bursa merekodkan penyusutan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti PATAMI sebanyak 2.5% kepada RM193.6 juta bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2016 berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Hasil operasi susut 3.1% kepada RM472.7 juta. Purata dagangan nilai harian ADV bagi urus niaga pasaran security menurun 9% kepada RM1.8 bilion. Manakala kontrak purata harian ADC untuk pasaran derivatif berkembang 1.2%. MIDF Investment meramalkan nilai ringgit mengukuh sekitar 4.2 berbanding dolar Amerika menjelang hujung tahun ini jika minyak mentah dunia meneruskan trend pemulihan harga. Ketua Pakar Ekonomi MIDF Investment Dr. Kamarudin Muhammad Noor berpendapat selain itu pengukuhan ringgit akan turut disokong indikator positif dalam sektor pembuatan. Kita nampak hubung kait jangka panjang antara prestasi kestabilan harga minyak dan ringgit itu sendiri dipanggil decoupling, dah tidak selari.
Tetapi kita menjangkakan bahawa harga minyak, pengukuhan nilai ringgit ini akan terus berada pada trend yang mengukuh. Jadi kita di MIDF menjangkakan bahawa ringgit akan berada pada paras 4.2 ringgit per US dollar menjelang akhir tahun 2017. Permulaan harga minyak ini berterusan. Satu, kedua, kita lihat dari segi trend perdagangan global. Jadi kalau kita tengok daripada segi indikator-indikator seperti kita panggil sebagai Purchasing Managers Index, iaitu indeks yang melihat dari segi sektor pembuatan, menunjukkan peningkatan bukan sahaja di Amerika tetapi juga di China, tapi juga di Europe. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini menzahirkan keyakinan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Negara akan dapat menjadikan mata wang ringgit lebih stabil tahun ini. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata penyusutan nilai ringgit dibimbangi ramai namun ia berlaku di luar kawalan kerajaan. Daripada 149 mata wang dunia, 123 nilai mata wang menghadapi penyusutan berbanding dolar Amerika dan Malaysia tidak terkecuali dan bukan satu-satunya negara yang terkesan. 3 faktor luar kawalan yang mempengaruhi nilai ringgit ialah spekulasi berlebihan dalam pasaran luar pesisir, kejatuhan harga minyak dan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat pada Disember 2016. Tidak dinafikan segelintir masyarakat kita mengagungkan seni dan budaya barat sehingga memandang rendah kesenian dan kebudayaan sendiri. Segmen Jom Jalan-Jalan minggu ini membawa kita mendekati seni persembahan wayang kulit Melayu tradisional Kelantan yang sebenarnya telah menjelajah ke seluruh pelosok benua. Kata orang, kalau kita sampai ke negeri Cik Siti Wang Kembang ini, tak sah kalau kita tak melihat sendiri seni persembahan tradisional wayang kulit. Di wayang kulit Melayu tradisional Kelantan ini ada dipamerkan pameran mengenai wayang kulit yang saya fikir begitu menarik sekali. Apa kata kita masuk ke dalam, kita tengok apa yang ada. Jumpa lagi kita minggu ni. Loni Ambo nak bawa kita tengok wayang kulit. Okey tak? Ambo kecik Kelantan. Baiklah, kita di Kampung Paloh, wakaf baru tumpat di negeri Kelantan. Saya berasa bertuah dapat berkunjung di galeri yang diasaskan oleh Encik Muhammad Daing Othman atau lebih mesra dipanggil Pak Daing ini. Pelbagai jenis patung, peralatan muzik, bahkan sejarah tentang wayang kulit tradisional boleh didapati di sini. Inilah keistimewaannya galeri kepunyaan Pak Daing. Galeri ini turut mempunyai bengkel untuk kerja-kerja membuat patung wayang kulit. Tengok tu abe-abe kita tu tengah mengukir patung. Selain itu, saya sempat juga tengok alatan muzik yang digunakan dalam persembahan seni tradisional ini. Antaranya gong, gendang, canang, gedombak dan serunai. Kain putih ni dipanggil sebagai kelih dan ini watak yang akan dimainkan dan ini lampu supaya dapat bila dimainkan bayangnya jelas kan? Bayangnya jelas di hadapan. Pak Daim, tunjuk sikit demo. Kita nak tengok Pak Daim demo sikit. Apa berita tentang chip yang aku perintah engkau mencarinya? Dah beda. Kami sudah cuba mencari di setiap tempat, setiap inci kapal 24. Tetapi hari ini, hingga kini kami belum lagi temui. Dia mesti garang Galeri wayang kulit Melayu tradisional Kelantan yang dimiliki oleh Pak Daim ini sebenarnya bagi saya satu pusat dan juga tempat informasi berkaitan dengan seni wayang kulit Kelantan yang telah pun berusia lebih daripada ratusan tahun dahulu. Dan sebenarnya seni wayang kulit telah pun menjelajah di seluruh dunia dan dikenali di peringkat antarabangsa. Pak Daim, terima kasih Pak Daim. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Dato' Ong Kim Swee Timba Ilmu, FAM dan Kelab QPR capai persetujuan. Tunku
Tunku Mahkota Johor dilihat calon paling sesuai terajui FAM. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Kelab Inggeris Queen's Park Rangers QPR hari ini mencapai persetujuan apabila Ketua Jurulatih Kebangsaan Dato' Ong Kim Swee akan menimba ilmu selama sebulan di kelab itu bermula 7 Februari ini. Pemergian Kim Swee dan penolong jurulatih Brad Maloney ditaja sepenuhnya Air Asia menerusi inisiatif pemilik kelab Tan Sri Tony Fernandez. Timbalan Presiden FAM Datuk Seri Afandi Hamzah menjelaskan pelbagai program telah disusun bagi memastikan Ketua Jurulatih memaksimumkan faedah dan kelebihan untuk manfaat serta kebaikan skuad kebangsaan. Lain yang akan kita susuli perbincangannya nanti dan mungkin ada beberapa pendekatan yang perlu dan kita cukup orang kata berterima kasih khususnya kepada pihak QPR dan Asia kerana bersedia untuk orang kata menjalin kolaborasi ini untuk beberapa program yang akan datang dan sebagainya. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Air Asia X, Datuk Kamarudin Meranum berkata kerjasama itu ia merupakan perkembangan yang baik terutama untuk bola sepak tempatan selain permulaan jalinan kerjasama FAM dan QPR yang turut melibatkan kehadiran pakar QPR ke negara ini. Ini adalah titik permulaan untuk kita dapat bersama-sama untuk meningkatkan lagi taraf bola sepak di Malaysia. Kami harap daripada titik permulaan ini kita akan dapat melanjutkan kerjasama ini dan tadi sebelum ni pun kita ada perjumpaan dan perbincangan di mana dapat menggunakan infrastruktur yang kita ada dan juga menerusi kolaborasi ini kita dapat berganding bahu untuk bekerjasama dengan lebih lanjut lagi. Bagi Dato' Ong Kim Swee pula, peluang berguru dengan QPR merupakan peluang terbaik yang perlu dimanfaatkan. Dan ini pasti akan memberi satu pengalaman dan juga satu pendedahan yang berguna pada saya dan juga Brad demi peringkat kejurulatihan saya di mana saya harap saya dapat menggunakan beberapa kaedah yang dipelajari nanti bersama pasukan kebangsaan. Sekembali dari London pada 8 Mac depan, Dato' Ong Kim Swee akan mengumumkan senarai pemain untuk dipanggil ke kem latihan skuad kebangsaan yang dijadual bermula pada 19 Mac. Sebagai persiapan, skuad kebangsaan akan menghadapi perlawanan persahabatan antarabangsa kelas A bertemu Filipina di Manila pada 22 Mac atau bertemu kelab China di Beijing. Diikuti perlawanan sulung kumpulan B, saingan kelayakan Piala Asia 2019 menentang Korea Utara di Stadium Kim Il-sung, Pyongyang pada 28 Mac 2017. Dan berikut jadual perlawanan melibatkan skuad Harimau Malaysia bagi kumpulan B kelayakan Piala Asia 2019. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dilihat calon paling sesuai menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pandangan tersebut disuarakan bekas Naib Presiden FAM, Datuk Seri Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar berhubung perebutan jawatan kerusi panas itu. Menurut Datuk Seri Raja Ahmad, selepas mengambil alih kelab JDT, Tunku Ismail dilihat telah melakukan banyak perubahan dalam tempoh hampir 5 tahun. Bagaimanapun beliau percaya 3 lagi calon turut mempunyai kekuatan dan kebolehan tersendiri. Masa itu cukup penting. Dan kalau boleh, kita mahu Presiden ini menjadi pendorong. Setiap perlawanan dia kena turun, latihan kena turun. Sebab kalau tim tengah menang, okeylah. Orang tak berapa komplain. Tapi bila tim tak bagus, orang akan mempersoalkan. Selalu yang dituding jari adalah Presiden.
Begitu juga dengan jawatan lain, mereka yang menawarkan diri dan dipilih perwakilan perlu mempunyai masa dan rekod pencapaian yang baik untuk membantu Presiden. Seboleh-bolehnya mereka tidak boleh terlibat dengan mana-mana negeri atau kelab kerana dibimbangi mempunyai kepentingan peribadi. Beliau menyatakannya ketika ditemui di Ipoh Perak. 3 lagi calon yang turut disenaraikan bagi merebut jawatan Presiden ialah Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, bekas Presiden KAFA Tan Sri Anwar Musa dan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Tan Sri Asih Cik Mat. Dalam usaha pembangunan sukan rugby di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi, sebanyak 14 sekolah di Perak terpilih menyertai program pembangunan rugby negara NRDP. Di bawah program itu, sekolah terlibat akan mendapat bantuan seperti peralatan asas, kursus kejurulatihan serta penyertaan dalam sebarang kejohanan. Menurut pengarah NRDP Jamaluddin Salim, antara sekolah yang terlibat termasuk SMK King Edward Taiping dan Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK dikategorikan di bawah sekolah berprestasi tinggi. Manakala SJKC Yong Seng Hutan Melintang merupakan satu-satunya sekolah jenis kebangsaan dipilih untuk kategori pembangunan. Jadi bila dekat sekolah macam saya terangkan tadi, banyak sekolah bila dapat program ni, dia sendiri boleh dapat menjanakan sponsorship, dia buat program dia, itu satu sekolah main rugby. Macam tadi, sekarang ni saya tengok yang sekolah yang kita pergi, dia buatkan rugby macam satu murid satu. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran oleh Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Belia dan Sukan Negeri Maslin Syam Razman di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusof Batu Gajah yang juga dipilih untuk program pembangunan itu. Perak menjadi negeri ke-12 melaksana NRDP yang dilancarkan Rugby Malaysia MR bersama KBS bertujuan meningkat dan memartabatkan sukan rugby agar digeruni di benua Asia dalam tempoh 5 tahun. Ini pula menjelang musim baharu saingan MotoGP 2017. Penunggang Ducati Andrea Dovizioso berhasrat mempertahan kejuaraan yang dimenanginya di Sepang tahun lalu. Bagaimanapun menurut Dovizioso, beliau perlu mengekalkan prestasi terbaik dari awal musim bagi memastikan sasaran mempertahan kejuaraan di Sepang mampu menjadi kenyataan. In October there is a long time, so many things can happen until October. So it's difficult to say what we can do in Malaysia race. But the start this season start very well. The feeling was really good. Beliau mengakui amat menggemari litar Sepang yang sentiasa memberi cabaran baharu buat dirinya. Sebelum ini, pasukan Ducati telah berada di Malaysia untuk menguji jentera baharu Ducati GP17 di Sepang. Beliau ditemui media pada majlis pelancaran minyak motosikal skuter di Shah Alam. Dalam masa yang sama, Andrea Dovizioso yakin gandingannya dengan rakan sepasukan baharu Jorge Lorenzo mampu memberi impak terbaik buat pasukan Ducati. Dovizioso yang telah mengenali Lorenzo sejak tahun 2001 amat menghormati beliau dan percaya kehadiran Lorenzo memberi lebih motivasi untuk terus konsisten. I think we are a really strong team, one of the strongest team this year. So there is a lot of nice fast rider, but we will see during the season who will be the best. Pada musim 2016, Dovizioso menamatkan saingan di kedudukan kelima mengumpul 171 mata. Sementara rakan sepasukan Jorge Lorenzo menamatkan cabaran di kedudukan ketiga dengan 233 mata. Penduduk melibatkan 10 buah kampung dan pengguna jalan raya Gua Musang, Jeli, Kelantan menggesa agar kerajaan segera membina sebuah jambatan kekal di Pulau Setelu yang menghubungkan daerah Gua Musang dan Jeli. Kebanyakan penduduk berpendapat pembinaan jambatan baharu itu wajar dilaksanakan bagi membantu melancarkan pergerakan serta untuk keselamatan orang ramai.
Menurut mereka, setiap kali hujan lebat berterusan, penduduk pasti terputus hubungan kerana jambatan sedia ada sering kali tenggelam. Dan ketika bencana banjir baru-baru ini, jambatan sementara yang sebelum ini menjadi jalan perhubungan untuk penduduk bandar Gua Musang dan Jeli terputus akibat dirempuh sisa kayu balak. Yang penting usahalah kita anak sekolah lagi. Penting nak buat kerja lah, mungkin kerja kan. Nak pergi kebun kita lagi. Jadi kat jangkau macam mana bila jambatan tu betul? Tapi sebagai seorang ikut guna buk macam mana? Tak ada jadi lain guna buk lah kita. Ya, rasa duka citanya di sekolah menengah lah. Jadi guru-guru ada dalam 20 orang boleh duduk promosi je. Terpaksa lah. Mari ikut sebagai sana di kawasan masuk Sungai Seh. Sungai Seh. Jadi tapi alhamdulillah, tapi nasib baik ni sekolah cuti. Jadi saya rasa mula pada hari Ahad ni. Jadi rasa kalau boleh cepat mungkin lah kalau boleh getok sementara ni. Sebabnya kita tengok tu 22. Bagi memberi kemudahan pengangkutan, beberapa orang di kampung Pulau Setelu menjadi pemandu bot pancung membawa penduduk menyeberangi Sungai Nenggiri. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.